Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل لي من السامعين القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك واشرع علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا ذا الجلال والإكرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukurillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanjangkan umur kita dalam keadaan kita masih lagi beriman dan Islam, dalam keadaan kita masih mampu lagi mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita sehingga kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah, hari malam ni bila Bukhari yang tak boleh hadir kerana masalah PKP, nak kena buat surat, nak dibalas prosedur yang perlu dipatuhi. Jadi saya tak lemah Ustaz raih telefon saat ni lah tangan, dan kebetulan memang minggu kedua saya ni rehat, hari Isnin kedua rehat, duduk rumah layan anak bini. Di malam ni tak layan bini lah, layan tuan-tuan. Jadi jadinya free, takkan nak bohong, nak makan dah kerja tak di mohon ustaz memohong ni. Abang tak free, alhamdulillah. Jadi boleh main macam main. Malam tu minggu tu dah telefon, saya janji nak main insya-Allah. Lah sampai rumah pukul 9 malam lebih. Bawa isteri pergi buat rawatan. Masuk kamera, cek dalam. Pukul 9 malam pun tak umur. Jadi lah abang tak ada ganti dan. Jadi semua tu kerja Allah. PKPB ni pun kerja Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Sebabnya daripada kita. Jadi kita doalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah angkat bala musibah yang kena melanda negara kita dan dunia amnya. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya masuk mai ni ganti baca kitab kita dah baca dulu lah. Jadi kita masuk hari ini nama Allah Ta'ala yang ke-79. Nampak lagi nak habis. Umur 99. Lah baru 79. Ada lagi 20.
InsyaAllah mudah-mudahan bila kita baca, mengaji, mengenal Allah Ta'ala ini, ada baiknya untuk kita lebih cinta, lebih kasih kepada Allah, dan kita merasa untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi 'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. At-tawwabu, yang ke-79, At-tawwabu. At-tawwab maksudnya yang bersangatan menerima taubat. Mana bersangatan ni makna terima sungguh-sungguh, bukan main-main. Mana ulama sebut bersangatan apa? Kata Allah ni memang dia bukan main, dia akan terima taubat kita daripada sekalian hamba-Nya yang berdosa. Siapa yang berdosa? Kita. Nabi Rasul tak ada dosa, malaikat tak ada dosa. Yang berdosanya kita yang bernama manusia, dan di kalangan kita yang bernama jin. Jin pun ada Islam, ada kafir. Islam pun macam kita, ada baik, ada jahat. Jadi kita tak tahu, kita tak nampak mereka. Mereka nampak kita, kita tak nampak mereka. Tapi ada orang boleh kawan dengan jin. Boleh kawan, mereka kawan. Tak boleh kawan dengan kita, tak boleh kawan mereka. Kita tak kenal, kita tak nampak. Jadi yang berdosa ni hamba Allah Ta'ala yang bernama manusia, yang bernama jin. Jadi bila di kalangan kita yang kata manusia ataupun jin ni bertaubat kepada Allah di atas segala dosa kita, maka pastinya dikata ni bersangatan, pastinya Allah Ta'ala akan terima taubat kita kalau kita bertaubat. Kalau kita tak bertaubat, tak payah, Allah tak ampunkan kita. Jadi kita yang beriman, yang Islam, yang kita berasa diri kita ni hidup buat salah, dan memang kita sentiasa buat salah. Kita ni macam orang tua kata, bumi mana tak ditimpa hujan. Kita tak sunyi daripada melakukan kesalahan, melakukan kesilapan, melakukan perkara yang dinamakan dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, dosa hati, dosa otak kita, akal kita. Akal dia fikir benda pelik-pelik, hati dia terlintas benda pelik-pelik, benda yang bercanggah dengan kehendak Allah. Lidah menuturkan kalimah-kalimah, ungkapan-ungkapan yang dinamakan fitnah, yang dinamakan mengumpat, yang dinamakan maki, caci celak, maki, itu semua tu dosa. Aku bukan nak kata apa, nak faham betul ini, kau nak kata orang. Itu orang Melayu. Dia nak cerita keburukan orang, dia kata aku nak cerita hak betul ini, aku bukan nak beritahu. Nak cerita hak betul yang aku nampak dengan mata kepala aku, dengan cerita ke orang. Aku bakal orang kan? Itu orang Melayu. Kita kata mengata, namanya mengumpat.
Mengumpat ni makna menceritakan perihal buruk orang tertentu. Menceritakan keburukan seseorang di belakang dia tanpa pengetahuan dia. Cerita orang ni tu dipanggil mengumpat, dosa besar. Kalau kita baca dalam kitab Syarah Keadaan Mandiri dan kitab Penawar Bagi Hati, dia sebut dalam nampak mengumpat ni dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Kita dah buat selalu. Mata kita, tak payah. Pianika ya, tak payah. Macam-macam depan mata kita lalu. Yang ada pianika dalam rumah tu. Dalam rumah buka TV tu. Kalau buka TV je lah, boleh buka ni. Cuba buka TV je, pasang gambar Indon tak payah. Dia buka gambar Indon tak payah. Ke TV lain ni tak payah. Nak tengok berita ke, nak tengok orang baca berita. Itu dosa mata. Dosa telinga. Allah Akbar. Tengok macam-macam. Jadi maknanya kita ni sentiasa terdedah dengan perkara dosa. Allah tahu bahawa kita ni adalah hamba yang lemah. Sebab tu Allah buka pintu taubat dia kepada kita seluas-luasnya. Allah buka pintu taubat kita. Nama dia At-Tawwab. Mana Allah buka pintu taubat ni. So Allah kata, Inna Allah yuhibbut tawwabin. Sebenarnya Allah kasih kepada orang yang bertaubat. Siapa kasih? Siapa yang suka bertaubat? Suka minta ampun kepada Allah. Suka beristighfar. Maka Allah kasih kepada dia. Bila Allah kasih, maka pastinya dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita kena ingat, dosa yang Allah ampunkan adalah dosa kita dengan Allah. Dosa kita dengan Allah. Tapi kalau dosa kita kait dengan makhluk, kait dengan manusia, satu yang pertama kena minta ampun, minta maaf kepada orang. Yang kedua bawa kepada Allah. Kalau kita tak selesai dengan manusia, dengan Allah pun Allah tak selesai. Jadi itu tak upaya. Sebab tu mengumpat ni kita kena jaga. Sebab dia okey dengan manusia. Fitnah okey dengan manusia. Bila okey dengan manusia, itu kita kena jumpa manusia yang kita bersalah dengannya. Bahawa Allah akan ampunkan kita. Jadi kita kena minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia kata taubat ni ada dua. Ada dua. Nak tengok Allah terima tak terima, tengok ada dua perkara pada kita, makna Allah terima taubat kita. Nak tengok Allah terima tak terima, ada dua perkara yang menunjukkan Allah terima taubat kita. Bila Allah terima taubat kita, Allah ampunkan dosa kita. Yang pertama, apabila kita dah bertaubat kepada Allah, beristighfar kembali, raja'na, tubna ila Allah, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Wa raja'na ila Allah, aku kembali kepadamu ya Allah. Wa nadimna ala ma fa'alna,
aku menyesal di atas perbuatanku ya Allah. Kita sebut Allah terima taubat kita. Tengok, yang pertama, lepas kita bertaubat kepada Allah, kita dapat tak taufik atau pimpinan daripada Allah untuk melakukan kebaikan. Maknanya bila kita ada istighfar minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kita dipimpin tak oleh Allah Ta'ala untuk melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah. Itu kita taufik. Kalau kita lepas tu kita dipimpin oleh Allah, Allah bagi taufik kepada kita, kita taat kepada Allah, kita tahu kita boleh ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadalah kita tambah kita tinggal. Itu tanda yang pertama kerana Allah terima taubat kita. Jadi kita kena tengok mana Allah bagi taufik. Mana taufik di mana Allah bagi kekuatan kepada kita untuk meninggalkan kejahatan dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, kata Allah terima taubat kita, dalam diri kita ada penyesalan yang berterusan. Ada penyesalan yang berterusan. Maknanya, kita tak ulang apa-apa. Tu ya, tubna ila Allah, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Wa raja'na ila Allah, aku kembali ke pangkadaran ya Allah. Wa nadimna ala ma fa'alna, aku menyesal di atas perbuatanku ya Allah. Jadi makna dia ada penyesalan yang berterusan yang menyebabkan dia tidak akan mengulangi perbuatan jahat dosa yang telah dilakukan. Itu tanda kata Allah terima taubat kita. Jadi bagaimana nak bagi Allah terima taubat kita? Kita kena bertaubat dengan sungguh-sungguh. Nak bagi Allah terima taubat kita, nak bagi Allah pimpin kita, nak bagi kita ni menyesal sungguh-sungguh, tak ulang dah. Maka bila kita nak bertaubat, kata ulama kita kena taubat dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita kena ikhlas. Bertaubat ni ikhlas semata-mata kerana Allah. Bukan kerana seseorang, bukan kerana sesuatu. Maka insya-Allah Allah akan terima taubat kita. Di tuan-tuan, kita setiap hari buat dosa. Jadi kita tengok diri kita ni aman. Perjalanan hidup kita ni aman. Kalau boleh kebaikan, tak ada benda-benda yang tak elok, kita tinggal-tinggal, itu alhamdulillah. Kita sedang berada di atas jalan untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kata Syekh Muhammad Khalil Haras, seorang ulama, dia kata at-tawbah di mana Allah Ta'ala ni menerima taubat kita dengan membawa kita kembali ke pangkal jalan setelah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kata ulama Khalil Haras. Makna Allah terima taubat kita, Allah akan pimpin kita kepada jalan yang betul setelah mana dia beri keampunan kepada kita. Sebab itu tuan-tuan kita kena selalu minta ampun. Selalu kena bertaubat kepada Allah. Kita sebut dulu, ada Umar tiap-tiap malam nak tidur, dia akan menghasabah diri dia. Dia akan bertaubat kepada Allah jika dia buat salah. Dia akan buat muhasabah. Kita tak boleh buat cara setara dengan Umar lah. Dan Umar dia tak rotan. Bila dia tengok dia ada buat salah, dia akan tibai, hukum diri dia. Sebelum Allah hukum dia, dia hukum diri dia.
dan dia minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kita tak sampai dah taraf tu, tapi sekurang-kurangnya kita muhasabah diri dan beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal dialah yang akan ampunkan dosa kita. Pasal kita bersalah dengan dia, jadi kita kena minta ampun kepada Allah. Kalau kita dengar Allah bukan sikit tuan-tuan. Sebab kita takut apabila sampai di hari akhirat. Kalau di dunia ni kesempatan pintu taubat dibuka oleh Allah Ta'ala kepada kita. Yang Sayyidina Ali kata Allah bagi kepada kita 3 peluang. Salah satu peluang dia kata ialah Allah buka pintu taubat seluas-luasnya kepada kita, tapi kita tak ambil peluang yang diberi oleh Allah untuk bertaubat kepada Allah. Ni kata ni tu orang rugi dia. Jadi kita tak ambil peluang yang Allah bagi kepada kita, akhirnya kita mati tak bertaubat kepada Allah di atas dosa yang telah kita buat dengan Allah Ta'ala. Dosa dengan Allah banyak, dosa tak senayang. Dosa semayang pun ikut mayang ikut nafsu. Tahu kan? Mayang ikut nafsu je. Yang cepat siap, dia kira nak habis, yang dia pun mayang. Tu dosa kan? Mayang ikut nafsu. Mana buat ibadatnya ada balai. Tak buat dengan elok, tak buat dengan sempurna. Sampai kadang-kadang batal pun dia tak ulang balik semayang dia. Tak ulang balik kerja buat ibadat ni kepada Allah. Baca Quran, kira nak habis je. Tak kira dah hukum-hukum tajwid ke makrah, tak fikir dah. Dia kira nak habis, dia kalau duduk, aku boleh kata. Dia baca, dia kulun. Semua tu bawa kepada dosa. Dosa kita dengar Allah. Allah bagi peluang, kita tak ambil peluang ni, kita bimbang tuan-tuan dia sampai daripada masyarakat. Ketika mana kita dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, ketika kita sedang berdiri untuk kepada masyarakat. Lepas Allah bangkitkan kita daripada kuat Yaumul Faqsa, hari kebangkitan tu. Wa ilal qubur bu'sirat, dan apabila kubur kita dibongkar oleh Allah Ta'ala, kita akan keluar. Kata ulama, kita akan berdiri 1000 tahun di situ sebelum kita melangkah berjalan menuju kepada masyarakat. Waktu itulah kata ulama, kata Nabi SAW dan satu mahmum hadis yang tercatat dalam kitab yang dikarang disusun oleh Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah, yang sedang berada dalam wahna sakit. Doa mudah-mudahan Allah sihatkan beliau. Orang ulama yang muktamar di zaman kita. Siapa ni tuan-tuan? Jadi kita ada nyukirkan satu hadis ditulis itu. Apabila kita dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pada hari akhirat itu, kita ditunggu nak pergi kepada masyarakat itu. Waktu itulah kita akan pandang ke kanan, pandang ke kiri, dan kita akan pandang ke hadapan. Kita memang tuan-tuan, waktu kita pandang kanan, kita beronok tengok pahala kita. Tapi kita memang bila kita beralih belah kiri, kita tengok dosa kita tu lebih banyak daripada pahala yang kita tengok belah kanan tadi. Itu macam tersebut tuan-tuan. Kerana bila kita tengok dosa kita lebih banyak ketika kita beralih belah kiri daripada pahala belah kanan tadi, maka orang ini bila dia pandang ke hadapan, dia tak nampak kata Nabi SAW, yang dia nampak ada neraka Allah. Na'udzubillah. Maknanya orang tu kalau Allah tak ampun, empat dia dalam neraka. Na'udzubillah. Tu tuan-tuan, kita kena orang tak takut. Sebab tu ruang yang Allah bagi kita kat dunia ni, Allah buka pintu taubat seluas-luasnya atas sifat Rahman Allah Ta'ala, atas sifat Rahim Allah Ta'ala kepada kita yang beriman ni. Kita kena ambil. Sebab Allah akan ampunkan dosa kita, Allah akan terima taubat kita. Jadi kita jangan tunggu tua. Dia aku pencet esok dah lah. Kita bergantung bila kita nak mati. Tak apa pun nak tahu, tarikh mati kita tak tahu. Tarikh pencing kita tahu. Tarikh pencing kita tahu.
Saya tarik pencen 26 belas. Lah, tapi saya dah pencen hari ni, mari pencen lah. Tapi kalau hari, pencen awal. Tarikh 26 belas. Tapi Allah tetap pencen awal. Tarikh tahu lah, tapi berapa awal lagi. Kerja Allah Ta'ala. Tadi kau dah ada. Pencen lagi. Tu kalau kita tahu tarikh. Ni hak mati kita bukan tahu tarikh kan? Siapa tahu tarikh? Siapa tahu betul? Orang yang tahu, ada orang tahu. Tapi dia tak faham lagi tahu. Dia hanya untuk diri dia. Orang yang Allah bagi kat dia ilham. Allah bagi dia rasa. Tapi dalam satu taman Ria Mesra 21 ni, tak ada orang yang tahu tak tarikh dia mati. Tak tahu. Tapi ada. Jom saya pernah baca satu kisah. Seorang tu, dia pergi tempat batu nisan. Siap buat tarikh lah. Tarikh mati dia. Buat nama, buat tarikh. Orang yang buat batu nisan, dia tak tahu kata kawan ni yang buat. Dia tu tuan batu nisan tu. Siap buat. Kalau tak tahu dia pun buat, siap. Lepas dia mati tu, pada tarikh yang dia buat tu, anak dia nak pergi tempah hutan. Nak pergi tempah tu, dia kata batu nisan ada siap. Dah tempah siap dah. Dah buat dah siap. Boleh dipasang. Dia tuju anak dia. Ni orang yang taraf dia. Kalau dia kita. Taraf kita ni. Dia kena kopi memanjang tadi. Bukan salah dia jual kopi tu. Ni taraf tu. Taraf kita baca Quran salah duduk tak ada. Maya buat hak wajib hak sunat kagok. Walaupun dia tahu semayang ba'diyah Jumaat tu pahala lebih besar daripada qabliyah Jumaat. Tapi dia masih balik waktu lah. Dia kata kena balik sunat. Petaraf tu kita tak tahu antara kita nanti. Tahajud pun waktu ada program yang buat tahajud. Buat program kemulian, tahajud. Ada tahajud. Tak ada kemulian, tak ada tahajud. Antara kita tak ada lah untuk kita tahu tarikh mati kita. Orang yang tahu ni, kita sebut tadi, memang orang tu alim, memang orang tu yang ahli ibadat lah. Puasa tak berhenti. Mengaji yang bagus. Bagus lah, orang baik lah. Kita warak lah. Jadi tuan-tuan, kita tak tahu. Sebab itu kita jangan tunggu masa untuk bertawab kepada Allah. Kita kena, bila kita buat silap, kita tahu kita ada salah dengan Allah Ta'ala, segera. As soon as possible. Makna segera. Dia tak boleh tangguh. Takut bila kita tangguh, saat ni malam aku nak bertawab, tiba-tiba petang lepas saat kita mati. Kita buat maksiat dosa tu, doa. Nak tunggu malam ni baru nak bertaubat, nak istighfar kepada Allah. Mati asam. Mana kita mati tak bertaubat kepada Allah. Na'udzubillah. Itu takut. Sebab tu istighfar astagfirullah nanti dia kena setia. Jadi wirid. Jadi wirid. Latah pun astagfirullahaladzim. Ni latah dia keluar pelik-pelik tu. Keluar hak sendiri pun tu. Kalau hak orang pun dah. Itu masalah. Itu pasal dia milik tu kan. Jadi kita biar milik kita kalau dia latah yang keluar astagfirullahaladzim. Bagus ni. Maknanya kita jadikan istighfar ni sebagai jalan untuk kita sentiasa minta ampun kepada Allah. Sebab kita sentiasa terdedah dengan dosa dan maksiat. Siapa pihak nikah, dia tak tengok benda maksiat. Apa maksud? Dia mesti nampaknya lah. Nampak amoy, nampak apik, nampak menyekap. Dia bayar duit kat kaunter nikah tu. Hak pakai okey lah.
Dia pihak tak pakai dulu, dah banyak yang hak nak motor. Tak bayar. Mentah nak bayar tengok tegak comel. Dia akan jadi indah. Ni kita orang-orang. Tak ada kata apa. Sebab itu kita kena sentiasa astagfirullahaladzim. Istighfar kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Sebab inilah jalan yang kita nak dapat keampunan. Dan taubat kita diterima oleh Allah. Sebab itu Allah Ta'ala ni dia akan ampun. Syarat kita ikhlas. Minta ampun kepada Allah. Kita ada kesungguhan. Dia kena sungguh-sungguh. Dia tak boleh main-main. Mana kita ni bertaubat ni pasal kita tahu aku salah dengan Allah, aku berdosa dengan Allah. Kita bertaubat. Itu makna kesungguhan. Nah kita kena ikhlas. Bukan niat ni pun. Niat kita lillahi ta'ala. Ini tuan-tuan, ini benda yang kita nak kena tengok. Apabila kita memahami kata Allah Ta'ala itu Tuhan yang bernama At-Tawwab, yang bersangatan menerima taubat daripada sekalian hambanya yang sentiasa berdosa. Itu kita. Kita tak lari. Itu dalam kitab tulisan. Kalau tengok dalam kitab zikir semua sunnah ni, disebut maksud At-Tawwab ni yang maha menerima taubat dari hambanya bagaimana jahat sekalipun makhluk itu. Makna jahat macam mana kita pun kalau kita bertaubat kepada Allah, Allah terima. Sentiasa pintu taubat terbuka untuknya dan sentiasa Allah menerima dan mengampunkannya. Ini. Jadi jahat macam mana pun kita kalau kita bertaubat Allah. Kita dengar kita kan, bunuh 99 orang. Satu bunuh tuan jadi 100 orang. Kita tengok bila roh dia kebut oleh 2 malaikat. Boleh. Jadi batu pula. Siapa dia minum air itu? Akbar. Nama jadi kita tuan nak banyak. Dia bawa orang air kedah. Itu dia main batu galut. Dia bunuh 100 orang. Kita tengok bagaimana roh dia direbut oleh 2 malaikat. Satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Memang kita nak mati tu, tuan-tuan ke, saya ke, siapa ke, bila kita nak mati tu, bila Israel nak cabut nyawa kita itu, 2 malaikat yang akan tunggu. Mereka tunggu bukan dekat, sejauh mata memandang. Jauh dulu. Malaikat rahmat akan tunggu kita, roh kita dengan membawa kain kafan daripada syurga. Yang di dalamnya ada haruman wangian daripada syurga. Untuk balut kapan roh kita bawa penat langit sampai ke langit ke-7. Dan akan disimpan buku catatan kita atas perintah Allah di Illiyin. Kalau kita boleh melepasi semua itu roh orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang matinya bertaubat kepada Allah, orang yang mendapat kasih sayang daripada Allah, roh dia akan naik ke langit yang ke-7 dan bila Allah perintah supaya roh dia buku catatannya disimpan di Illiyin. Kata roh akan kembalikan kepada jasad dari dalam kubur. Itu orang yang baik, orang yang soleh, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan malaikat yang kedua adalah malaikat azab yang di tangannya ada kain kafan daripada neraka dan dalam kain kafan itu ada benda-benda busuk, benda-benda yang mengerikan. Itu untuk kafan kita. Dan malaikat ni bila dia ambil roh orang tersebut, orang yang berdosa kepada Allah, orang yang tak bertaubat kepada Allah, orang yang tak beriman kepada Allah, akan dinaik, dibawa naik dan pintu langit tidak akan dibuka. Tak dibuka, maka pada ketika itu Allah perintah supaya buku catatan amalnya
disimpan di tempat yang bernama Sijin, makna pada bumi yang ketujuh, bawah lagi. Kemudian ruhnya dikembalikan kepada jasad di alam barzakh. Jadi tuan-tuan, kita nak mana? Allah Ta'ala atas tepuk dada tanya iman kita, nak bagi siapa ambil roh kita. Jadi pemuda tadi dia bunuh 100 orang, kemudian bila dia rebut, maka dua-dua nak ambil. Pasal apa? Hak Rahmat dia kata dia ni dah ada bertaubat kepada Allah, dan dia dalam perjalanan untuk beribadat kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Malaikat azab kata dia tak buat datang bawah lagi, jauh lagi, tapi dengan rahmat Allah, kerana Allah terima taubat pemuda tersebut, maka diukur jarak antara kedua. Maka bila ukur, dekatlah dia dengan tempat nak pergi buat ibadat kepada Allah. Hak dia tinggal tu jauh dah. Maka malaikat rahmat bawa roh dia naik sampai ke buka, satu-satu buka sampai ke tujuh. Tuan-tuan, Allah ni jahat macam mana pun dia akan terima taubat kita kalau kita minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Sebab tu kita kena lazimkan lidah kita ni tuan-tuan, bertaubat kepada Allah. Dosa kita banyak tuan-tuan. Dosa kita tak terkira. Kalau banding dengan pahala, perasaan benda baik yang kita buat ni dengan dosa kita, faham dosa kita banyak ni. Sebab tu kita kena sentiasa muhasabah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah Ta'ala terima taubat kita dan kita akan berada dalam rahmat dan keampunan Allah di dunia sebelum kita mati, dan dipimpin kita ni ke arah kebaikan oleh Allah, dan akhirnya kita mati dengan husnul khatimah, insya-Allah. Bila mati husnul khatimah, insya-Allah tempat kita dalam syurga. Semua kita nak syurga, tapi bagaimana kita susun perjalanan hidup kita ni, itu tepuk dada tanya diri kita. Bagaimana kita menyusun diri kita, masa kita 24 jam Allah bagi ni, masa mana untuk bekerja, masa mana untuk beribadat kepada Allah, masa mana nak minta ampun kepada Allah, itu kita susun hidup kita. Kalau kita terlalu kalut dengan dunia sampai kita lupa Allah Ta'ala, itu salah kita. Bukan salah Allah Ta'ala. Allah tak salah. Allah bagi 24 jam tu baru kita tak sendiri lah. Betul, Allah bagi akal kepada kita. So kita tak sendiri perjalanan masa hidup kita ni, daripada bangun tidur sampai kita tidur balik. Berapa jam kita guna untuk baca Quran, berapa jam kita guna untuk sembahyang, berapa jam kita guna untuk berzikir, berapa jam kita guna untuk cari makan, berapa jam kita guna untuk buat baik dengan orang. Tu tepuk dada, tanya diri kita bagaimana kita menyusun atau perjalanan hidup kita setiap hari. Tapi Imam Ghazali kita bahagikan kepada 3 masa. Saya sebut dulu, kita banyak lagi sebagai peringatan kembali. Dia sebut kita bahagikan masa kita dengan 3 masa. Yang pertama, masa untuk beribadat kepada Allah. Masa kita untuk beribadat kepada Allah. Yang kedua, masa kita untuk dunia kita. Untuk dunia kita nak seronok, nak cari makan, nak seronok, nak ini apa semua. Nak makan ini apa semua. Itu yang kedua. Dan masa yang ketiga, masa kita untuk bermunajat dan bertafakur. Makna masa kita untuk bermunajat kepada Allah, untuk bertafakur bahasa diri. Jadi tuan-tuan, kita ada tak 3 masa ni? Hak mana-mana? Kalau ikut bagi 3, 24 jam, bagi 3, 8. Mana setiap satu tu 8 jam. Kalau kita boleh bagi 8 jam, apa ni tak lah kot. Ayah ni, wadah banyak lah.
Kerja dah 8 jam dah kan? Aku nak kerja cuma 12 jam kan? Aku dah lebih dah untuk dunia. Cuma tu kerja, waktu kerja 12 jam. Tu waktu dengan nak bini, tak kira orang balik rumah. Nak layan anak, nak layan bini. Nak layan tidur. Berbayar. Jadi banyak masa kita untuk dunia. Untuk akhirat ni Allah tak tahu. Tuan, ini kita kena masalah diri kita. Allah bagi masa, kita tidur atau. Jadi mudah-mudahan kita sebut ni ada kebaikan untuk kita menilai balik diri kita supaya kita dapat koreksi diri, muhasabah diri untuk kita sediakan satu platform untuk jadi hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sentiasa membuka pintu taubat kepada kita. Jadi itu maksud dan syarat daripada nama At-Tawwab ini. Dan mari kita tengok dua amalan daripada nama tiga. Daripada nama At-Tawwab ini nak beramal untuk dapat sedikit kelebihan daripada Allah Ta'ala. Yang pertama, kita baca ayat Tawwab ini sebanyak 20 kali, 21 kali sehari. Sehari 21 kali. Waktu mana itu kita? Apa faedahnya? Allah akan mengampunkan kita sebelum mati dan akan dipimpin kita ke jalan yang lurus. Sehari 21 kali. Tak tengok. Itu tiap kali orang minimum. Yang kedua baca ayat Tawwab ni 360 kali. Untuk apa? Supaya Allah ampunkan segala kesalahan kita dan kita akan dipimpin untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Sehari 360 kali baca ya Tawwab, ya Tawwab, ya Tawwab ni Allah akan ampunkan segala dosa kita dan Allah akan pimpin kita supaya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Itu yang kedua. Itu untuk diri kita lah tuan-tuan. Yang kedua ni untuk anak kita. Kalau anak kita jenis teriak, beranak mai duduk di muda teriak, tak berhenti. Minum rambut. Panggil Tok Bomo, panggil Ustaz mai Dok MP lah. Lah kita buat nyerik tu. Kita kecak nyerik. Jadi pada anak yang menangis ni, dia teriak ni, kita baca Fatihah sekali. Amboi daripada ubun-ubun, amboi ke bawah ke kaki. Kemudian baca ya Tawwab 70 kali. Baca 70 kali, amboi kepada anak yang sedang teriak bernangis. InsyaAllah. Yakin dengan bantuan daripada Allah. Dia teriak, baca Fatihah kali, kemudian baca ya Tawwab 70 kali. Dan elok tiap kali ya Tawwab ambut. Kali ambut. 70 kali ambut tak? Kalau berada payah, baca 70 kali, ambut kali. Tapi afdalnya tiap kali sebut ya Tawwab ambut. Ya Tawwab ambut. Dia lambat lagi. Tapi kalau lambat yang tu lebih mujarab tak? Itu. InsyaAllah. Jadi cuba amal lah. Ini bertiga amalan daripada nama At-Tawwab. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang sampai ada kebaikan untuk diri kita bersama dan semoga kita sentiasa mendapat kasih sayang daripada Allah, daripada nama Allah At-Tawwab ini insyaAllah. Lepas ini kita akan sambung pula nama yang ke-80 Al-Muntaqim insyaAllah ta'ala. Yang baik daripada Allah
yang kurang. Pertama kita minta ampun kepada Allah dan mudah-mudahan Allah Taala akan sentiasa memelihara diri kita daripada perkara-perkara yang Allah Taala murka. Amin amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alina fiqhan 'arif ila hikmatik wa anzur 'alaina rahmatan wa dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli shay'in qadir. تحسنت بالحج الجبروت وبالملك والملكوت وتوكلت على الذي لا يموت. اصرف عنا البلاء والوباء انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.